Alhamdulillah, itulah dari ulasan yang disampaikan oleh Dr. Zahrudin di atas apa yang telah kita tanyakan tadi. Jadi kalau kita lihat, kita ulas sedikit bagaimana keimanan para sahabat itu merupakan keimanan yang luar biasa. Kalau kita lihat, kerana Allah SWT menjanjikan syurga, dan syurga itu juga adalah merupakan tempat yang luar biasa. Jadi kita juga perlu sebenarnya menjadi orang yang luar biasa dalam keimanan kita kepada Allah SWT, tapi bukan yang diberikan sebagaimana. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah SWT sediakan nikmat syurga itu, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang terdapat di dalamnya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Subhanallah. Di dalam surga itu terdapatnya nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Subhanallah, itulah ganjaran syurga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga bagaimana Nabi telah menunjukkan segala-galanya untuk membentuk persefahaman dan sebagainya dengan lisanul hal ataupun dengan praktikal. Bukan sahaja kita bercakap di sana dan sini, tapi tidak menunjukkan contoh yang baik. Begitu juga kita telah sebutkan, doktor telah sebutkan tadi berkaitan dengan bagaimana peringatan yang sangat besar itu ialah untuk kita mengingati mati. Sebagaimana sebuah hadis Nabi disebutkan, apabila ditanya, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah orang-orang yang paling bijak? Maka sahabat tak dapat jawab. Nabi menyebutkan aktsarum lil mauti dzikra, mereka yang banyak mengingati mati. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah dia beberapa contoh yang telah disebutkan oleh yang telah doktor. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan pedoman insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada usaha yang kedua yang berbagi doktor. Kalau kita lihat, untuk membentuk generasi yang bertakwa, generasi yang kita idam-idamkan, maka sudah tentu terdapatnya di sana onaduri, ataupun kita kata enauduka, cabaran-cabaran dan sebagainya yang perlu dihadapi untuk kita membentuk sebuah generasi yang bertakwa. Dan juga tempat yang kita diambil ini merupakan tempat yang harmoni, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, yang aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi apakah agaknya cabaran dan kehalangan untuk membentuk satuan hati, dan bagaimanakah untuk menghadapi dan mengatasi kesalahan? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang Tuan Moderator baca tadi, kalau kita perhatikan dalam surah Sabah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah, jannatani an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal 'arim, وَدَّرْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ مَا كَفَرُوا وَهُمْ جَازِي إِلَى الْكَفُورِ. Sadaqallahul Azim. Jika saya baca ayat ini, tuan-tuan yang diberi Allah sekalian, tuan-tuan saya seorang yang buta, Syekh Dr. Merhum Fadhal Hasan Abbas, seorang mufassir yang terbilang antara yang paling hebat di negara Syam. Beliau ni tuan-tuan dikata kepada kita, ayat ni sebenarnya kurang tepat kalau kita nak bawa, mengatakan, menggambarkan rahmat Allah yang Allah turunkan atas sayang dan kasih, tuan-tuan. Kerana ayat ni permulaan menceritakan tentang limpahan kurnia kepada penduduk Sabah, tapi nampaknya mereka gagal menghargai nikmat tersebut dan mereka melakukan dosa yang berbagai-bagai. Lalu Allah SWT sebut dari situ, fa'arabu fa'arsalna alaihim saylal 'arim. Mereka berpaling, lalu kami kenakan kepada mereka empangan mereka pecah, lalu hancurlah mereka semua. Kalau tuan-tuan boleh baca dalam kitab tafsir mana pun menceritakan tentang Sabah ini satu kerajaan yang besar yang hebat yang semua, tapi mereka ingkar kalau Allah turunkan ke atas mereka balak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi guru saya Merhum Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas kata, kalau ayat ini kita orang beriman, eloklah kita lihat ayat yang ke-96 di surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu lebih kena mengena dengan kita sebenarnya. Baik, itu satu perkara, tuan-tuan, satu angle perspektif tafsiran Quran.
Saya tak nafikan setengah para ulama bersetuju menggunakan ayat tersebut untuk mengatakan eloknya kalau jadi seperti itu. Tapi bagi perspektif Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas tidak berkena. Dan kisah ini duduk pada satu kedajalan yang berlaku, dan kita tak sepatutnya mengulang benda yang sama, tuan-tuan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang subur tapi Tuhannya pengampuan kerana dosa mereka. Dosa terlalu banyak. Allah biarkan dia tidak mahu begitu, tuan-tuan. Kerana nanti takut-takut jadi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita sibuk diuliti sebarang bentuk nikmat, tiba-tiba Allah tarik. Masa itu yang payah, tuan-tuan. Baik, ini satu perkara lah. Saya ingat satu kisah yang berlaku lebih kurang beberapa 300 tahun dahulu ketika tertegaknya kerajaan Islam Osmania Turkiya, tuan-tuan. Di bawah pimpinan Sultan Khalifah yang sangat masyhur dan kuat, namanya Sultan Ahmad yang pertama. Dia melantik seorang mufti negara yang sangat terkemuka, namanya Syekh Maulana Sa'aduddin bin Hasan Khan At-Tabrizi, seorang ulama mazhab Hanafi yang sangat hebat. Dia duduk dalam satu majlis, beratus-ratus soalan ditanya kepadanya, dia jawab semuanya al-zahir baik, tuan-tuan. Dia jawab semuanya dengan ingatan yang ada pada beliau. Masya Allah, hebatnya Syekh Sa'aduddin bin Hasan Khan At-Tabrizi ini. Ulama Islam dipanggil sebagai Qadhi Qudha, dipanggil sebagai Syekhul Islam. Hebat, tuan-tuan. Satu hari Sultan Ahmad menghantar surat kepada mufti negara ini, bertanya, wahai Tuan Guru, kita tanya kepada kamu, kenapa tentera kita kalah di Yugoslavia dan tentera kita kalah lawan dengan Rusia? Ada beberapa tempat tentera umat Islam kalah. Kita hanya mampu bertahan saja, tidak mampu menang di tempat-tempat tersebut. Jawapan Syekh Sa'aduddin bin Hasan Khan At-Tabrizi, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Tuan-tuan, Sultan Ahmad menjadi marah bukan kepalang lah, tuan-tuan. Kerana seorang khalifah menghantar surat kepada Syekhul Islam, ulama muftinya, mufti jawab bukan urusan saya. Lalu Sultan Ahmad panggil Syekh Sa'aduddin datang ke istana, panggil, asal kamu jawab begini? Saya tanya soalan serius, tapi kamu jawab soalan seperti ini, memain-mainkan kereta ke? Jawapan Syekh Sa'aduddin, tuan-tuan, sebenarnya tuanku bacalah dengan penghayatan ayat saya itu. Maksud saya bukan urusan saya, tapi semua orang Islam yang ada di luar melihat urusan agama, urusan Islam, semuanya urusan orang lain, bukan diri saya nak melakukan. Saya hanya seorang guru matematik, apa diri saya pada Pak Ramkit? Saya hanyalah seorang guru agama, apa peranan saya kepada seorang yang menipu di sana? Saya hanyalah seorang penjual burger pasar malam, apa kaitan saya dengan orang yang melakukan maksiat? Saya hanyalah seorang penutur, apa kena-mena saya dengan dunia lakonan orang mengatakan perkara-perkara fitnah dan juga hina, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita mengukur, tuan-tuan, lebih umat Islam. Di mana orang Islam melihat tanggungjawab itu, tanggungjawab mereka bukan tanggungjawab yang terhad. Ada saya setakat ini saja peranan saya. Jadi barulah Sultan Ahmad yang pertama merasa kesal atas kemarahannya kepada Syekh Sa'aduddin. Dia faham bahawa umat Islam masalah yang menimpa mereka kerana masing-masing ambil berat diri sendiri, nafsi dan sebagainya. Saya tak ada kena-mena dengan perkara itu. Saya adalah seorang bapa dalam keluarga yang terdiri pada 4 orang anak, dan saya ada isteri. Seorang berusaha isteri tak boleh bagi orang lain, Ustaz. Ustaz Darwin tadi kata boleh pilih, tak ada. Tak boleh pilih sebab suami yang daripada ini, manakala suami yang ada seorang isteri saja nak bagi orang. Macam mana Ustaz Darwin? Ini malangnya umat Islam pada hari ini, bila dalam kehidupan mereka tidak melihat orang lain sebagai tanggungjawab pada mereka sendiri. Tadi Ustaz kita dalam perang Yarmouk, bila Ikrimah bin Abi Jahal nak mati, nak minum air, maka dia mendengar ijtihad seorang yang kedua yang namanya Al-Harith bin Hisham. Dan Al-Harith bin Hisham pula bila nak minum, mendengar pula seorang lagi minta bantuan air. Dia lalu diberi kepada ini, dia suruh pergi pada yang situ. Yang situ baru nak minum, beri kepada yang berikut yang utama kerana air. Yang Allah firman dalam surah Al-Hasyr, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuan-tuan, berlaku kemarau yang memuncak di Madinah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu minta bantuan kepada gubernur yang berada di Mesir, namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Negara Mesir merupakan negara yang paling subur dalam dunia dan adanya sungai ini, tuan-tuan. Sungai ini disebut dalam hadis sahih puncanya daripada syurga.
Maknanya keberkatan yang ada pada penduduk Mesir itu. Sayyidina Amr bin Al-As menghantar bantuan kepada penduduk Madinah. Lalu Sayyidina Umar tiba saja bantuan, Sayyidina Umar tidak duduk diam. Dia membagi-bagi semua. Dan dia kata kepada ketua delegasi bantuan di Mesir, nanti malam engkau tidur rumahku dan yang saya di rumahku. Maka ketua delegasi ini masa gembira, tentulah dia dapat layanan yang hebat daripada seorang pemimpin negara umat Islam, pemimpin tertinggi. Umar Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak kenal negara Islam hebat di bawah naungan tahta Umar Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketiga dunia berada di bawah genggamannya. Tuan-tuan, sebaik saja sampai di rumah Sayyidina Umar, alangkah terkejut dia melihat dia punya kapet ni, tuan-tuan. Kapet ni kami tidak ni, kapet rumah Sayyidina Umar hanya dibuat daripada pelepah kurma. Dan lebih mengejutkan lagi bila hidangan malam disediakan merupakan roti yang amat uzur, sederhana, dari buatan yang tidak berkualiti, dengan minyak zaitun yang tidak cantik warnanya, tuan-tuan. Sayyidina Umar jamu apa seperti Tuan Sayyidina Umar Khalifah Amirul Mukminin, tak tahu saya datang dari jauh ini jamuannya. Jawapan Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak akan makan apa pun yang kau hantar dari Mesir, yang aku hantar mentega, minyak, roti, tepung dan sebagainya. Aku tidak akan makan selagi umat Islam di negara ini semua mereka belum mendapat khabar masing-masing. Aku tidak akan musik. Dan inilah yang aku makan. Tuan-tuan yang boleh berkongsi aku sebab kata Imam Zahabi dalam peristiwa yang berlaku itu, sekiranya kemarau itu berlanjutan beberapa bulan lagi, Sayyidina Umar yang pertama yang akan mati. Kerana al-Islam bil-akhirin, mendahulukan orang-orang lain daripada orang itu di kesalahan. Itu sebab bila Ibnu Mas'ud berkata dalam hadis yang mauquf, seorang mengatakan hadis tapi Allah Alam, kebanyakan para ulama hadis ini mengatakan merupakan mauquf ala Ibnu Mas'ud. Laisa minna man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Bukan di kalangan kita seorang Islam yang jirannya lapar, dia tidur dalam kenyang, bukan dari kalangan kami orang seperti ini. Kita lihat. Itu sebab kata Ali Khawas radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang terkemuka. Ya, siapa yang waktu orang Islam sedang kesusahan, dia tidak mengambil peduli, dia pergi melancong, dia pergi sana, dia pergi sini. Kan tuan-tuan? Kadang-kadang pergi hotel-hotel ni, sampai syampu-syampu tu dia buat alih, kan tuan? Syampu-syampu yang hotel kan? Yang dulu tak habis pakai, dah ambil yang baru, teh, Nescafe yang disediakan. Ada seorang sahabat pergi ke rumah ni, Masya Allah, atas meja penuh, dia belum sempat simpan lagi, tuan-tuan. Dah pergi ke hotel lain, tak ada masalah lah, pergi bercuti, tak ada masalah. Tapi kata Ikhawas, kalau kamu pergi menghiburkan dirimu dalam keadaan umat Islam, kamu tidak ada peduli dengan buat tentang mereka, kamu dan binatang sama sendiri. Ya tuan-tuan, yang nanti dikasih wasilan. Jadi masalah yang berlaku ni tuan-tuan, kalau kita kaji para sahabat, apa dia perkara yang mendatangkan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam masa 23 tahun, Nabi telah pun mampu menukar paradigma pemikir orang Islam, orang-orang Arab itu yang satu masa dahulu berperang pada benda yang kecil saja, tuan-tuan. Seperti contohnya Yaumul Mu'az, satu peperangan yang berlaku di antara penduduk Khazraj dan juga Aus di mana hanyalah kerana seekor unta mati. Lalu yang bunuh unta tersebut telah dibunuh. Lalu keluarganya menuntut bela. Akhirnya berpuluh-puluh tahun tak selesai benda itu, tuan-tuan yang mereka masalah. Mereka tidak ada target dalam hidup, tak ada objektif dalam hidup. Nabi telah berjaya menukar cara hidup mereka berfikir untuk mengasihi seorang lebih daripada yang lain. Seorang dapat kepala kambing. Kepala kambing ini satu hidangan yang lazat kalau dimasak yang betul oleh orang Arab. Kan tuan-tuan, betul-betul pergi ke Jordan, kau pergilah ke tempat masak kepala kambing, enak tuan-tuan. Bila makan kepala kambing yang dimasak dengan aroma yang tertentu ni kan, rempah-rempahnya, kau tengok nak beli yang minum. Ya, makan. Terbuka mulut kambing ini yang kita makan rata bersama-sama. Nampak rumput tu keluar daripada mulutnya, tuan-tuan. Orang Arab simple saja. Dah terbuka mulutnya, kita buka mulutnya, gigi je pun tak gosok. Gigi kambing ni sama dia makan. Dapat kepala kambing, dia tidak mau makan kerana dia memikirkan jiran sebelah lebih layak untuk menikmatinya. Pas ke sebelah, bagi ke sebelah. Yang ini pula rasa tak mampu untuk makan kerana orang lebih memerlukan, hantar lagi ke sebelah. Ini akhirnya tuan-tuan yang memberikan masalah. Kepala kambing itu dalam satu malam beralih tangan ke tangan, rumah ke rumah, dan lain kembali pada rumah yang pertama dari semula, tuan-tuan yang memberikan masalah. Lihat subhanallah, diceritakan oleh Imam dalam hayat sahabat. Untuk lihat, sebab Nabi telah bersabda, la tu'minuna hatta
la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya Rasulullah qala fi salama bima bainakum. Kamu tak akan masuk syurga saya kamu tidak beriman. Tidak akan beriman saya kamu tidak cinta menyertai. Dan hendaklah kamu kalau aku tunjuk kepada kamu satu perkara kamu lakukan, kamu akan cinta menyertai, tentu wahai Nabi, bapa Nabi bila salam bersama kamu. Tuan-tuan, Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri tulis satu buku bertajuk Ar-Rahibul Maktub. Kalau tuan-tuan pergi ke APH, tuan-tuan pergi ke kedai-kedai buku, saya telah tajuk buku Ar-Rahibul Maktub. Ya, Seal of the Nectar telah diterjemahkan dalam bahasa Darussalam, satu perpustakaan besar di Saudi. Dicerita apa kelebihan Muhammad SAW ni tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang kita kena buat kalau kita nak menyatu padukan hati umat Islam pada hari ini. Ini satu tuan-tuan, ikatlah umat ini dengan akidah tuan. Ikatlah umat ini dengan pahala dosa. Ikatlah umat ini beritahu kepada mereka syurga dan neraka tuan-tuan. Dahulu negeri Johor ni merupakan satu negeri yang orang berat buat pendidikan agama, betul tak tuan? Dipanggil dia agama. Kalau panggil agama tapi salah, agama tu agama kat din tuan. Agama tiga sini seorang kita agama tak apa tuan-tuan. Mana pergi penekanan terhadap perkara seperti ini masih berlaku lagi atau tidak? Tuan-tuan dalam hati dan dikasih wasilah masih yang segini besar, cuba kita adakan kelas-kelas agama untuk anak-anak. Yalah, soal agama dah adakan betul, tapi kita banyak lagi ruang dan peluang. Kerana galakan untuk melakukan maksiat begitu banyak mekanismenya, tapi kita berkira-kira untuk buat perkara-perkara yang mendekatkan manusia kepada agama pada semula. Kembalilah kita kepada dulu tuan-tuan, ketika orang Islam kuat, mereka amat membuat agama tuan-tuan dalam hati dan kasih. Kemudian kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW, dia kekuatan Nabi kerana Nabi adalah seorang leadership by example, pemimpin yang melakukan perkara-perkara bersama dengan pengikut-pengikut bagi Nabi SAW. Mereka pergi jalan-jalan, sahabat-sahabat pergi cari kambing, binatang untuk diburu, kijang dan sebagainya, disembelih dan makan. Nabi angkat kayu api. Para sahabat datang ke orang, tak payah angkat. Nabi kata tak apa, kau angkat yang lain, kau angkat yang ini. Ketika mereka bangunkan bersama-sama Masjid Quba, 2 hari dan berada dekat Quba, dan mengangkat bersama-sama pasir untuk dimakan ke Masjid Quba. Dan Masjid Quba sisa ada taqwa min awal yaumi ahabbu an taquma fi. Dan mereka bersama para sahabat melihat baju Nabi penuh dengan debu. Nabi bersabda, "Pengangkat, jangan bantu aku, pengangkat yang lain." Bersama-sama dengan mereka. Begitu juga berani balik. Allahumma laulaka kama hadina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Nabi mengalunkan bersama-sama para sahabat nasyid ini yang merupakan hadis. Kemudian Nabi mengangkat bersama-sama memecahkan batu dan lain-lain. Mungkin tuan-tuan dengan hati dan dikasih wasilah, nanti kalau berlaku benda-benda fitnah dalam masyarakat, Nabi akan selesaikan. Ya, berlaku contohnya penduduk Ansar, mereka terasa hati ketika berlaku perang Hunain. Nabi telah memberikan harta banyak kepada penduduk Mekah, iaitu kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Alasan Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah untuk beri keutamaan kepada orang yang lemah dan orang yang baru masuk Islam, untuk beri kepada mereka ni satu jaminan, satu kekuatan kaum masuk Islam supaya tidak akan rugi. Seperti Abu Sufyan yang menerima 200 ekor unta tuan-tuan. Ya, Aqra' bin Habis banyak nak beri kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah fitnah di kalangan penduduk Madinah. Orang munafik pun datang ke Muhammad mendahulukan keluarga dia. Nampak? Engkau ada apa? Apa guna kau ikut Muhammad SAW? Tak ada apa-apa. Nabi Muhammad dengar saja berita tuan-tuan yang memanggil para penduduk Ansar. Dan selain daripada mereka yang tak ada keluar, kamu muhajirin keluar, ini Ansar saja. Dia panggil mereka dan bicara bersabda, kamu nak ke? Manusia datang dan bawa pulang kambing-kambing dan unta-unta ke rumah mereka. Tapi kamu datang, kamu bawa pulang Muhammad SAW bersama dengan kamu. Para sahabat Ansar sudah berteriak. Mereka mula dikuasai pasal sebab tuan. Kemudian ditanya lagi, kamu nak ke? Besok mereka mati, kambing, unta, semua itu tidak akan dikembalikan bersama-sama. Saya make it simple lah, rahsia mudah tuan ni, mungkin orang faham. Tapi kamu balik ke Madinah, kamu akan dikemudikan dengan Rasulullah SAW. Maka penduduk Madinah mula sebab dan menangis tuan. Berteriak mereka, wahai Nabi, cukuplah, kami redha dengan apa yang telah Nabi tetapkan. Kami tidak mahu dunia itu semua, biarlah mereka. Kami nak Nabi Muhammad SAW tuan. Kita dalam hidup pada ini patut memainkan peranan sebagai pendamai tuan. Kalau tidak berlaku saja apa-apa,
Yang ruginya adalah orang Islam. Orang bukan Islam yang bertepak dan bergembira. Karena orang Islam sama mereka bakso membainahum syadid. Ya, dia punya perasaan, rasa dengki, rasa tidak senang, rasa tidak suka kepada orang lain tinggi. Saya pun satu cerita yang benar-benar berlaku di Kuala Lumpur. Kata seorang ma'alim, seorang yang ulama yang hebat tentang berlaku di Kuala Lumpur. Orang Islam berniaga waktu malam, gerai-gerai makan. Nasi ayam ada, mi lor ada. Seorang sekali beli ayam. Makan makanan waktu malam di Kuala Lumpur, gerai-gerai tunggu macam cendawan pemujaan. Tapi Allah SWT satu daripada beberapa gerai ini, mungkin 5-6, satu ini mendapat tumpuan yang hebat. Melimpah ruah orang datang untuk makan di situ. Maka timbullah rasa dengki pada jiran yang seorang. Kita lihat dia kaya raya, kita macam ni buka. Maka dia mau berjumpa dalam tuan bomo tuan-tuan. Padahal ni cerita dalam Al-Quran rutin, bukan senang saya sebut tuan-tuan. Jadi dia pun berjumpa dengan bomo agar dimusnahkan perniagaan kawan yang sangat maju ni. Ya, dia buatlah benda-benda yang tidak patut. Akhirnya gerai tersebut tutup. Orang datang makan dalam makanan lipas, minum air, tebu dalamnya ada kaki tatak, benda-benda yang kotor-kotor lah tuan-tuan. Akhirnya orang pun tidak datang makan di gerai tersebut lagi. Dan rupa-rupanya bukan gerai ni yang betul tuan-tuan. Habis 5-6 gerai yang duduk dekat pun tutup semuanya sekali. Barulah mereka yang dengki itu perasan sebenarnya rezeki datang kepada mereka setiap malam itu ada limpahan daripada rezeki simpulan yang telah dianiaya itu. Dan bila gerai ditutup, langsung orang tak datang ke tempat itu sama sekali. Rupanya dulu ada juga sikit 2-3 ribu sebulan duit rezeki juga. Kenapa nak ditambahkan lebih? Rupanya Allah SWT tetapkan walau basatallahu rizqan lil ibadi la taghaw fil ard walakin yunzil bi qadri ma syaa. Allah telah beri rezeki itu, Allah Maha mengetahui tuan-tuan. Kelihatan atau tidak, mungkin itu latihan untuk kamu lebih berjaya pada masa yang datang. Kau tengok teknik macam mana dia menjaga cepat, bersih dan juga kemas. Orang menjaga kedai makan. Mana tadi kau ditunggu kedai makan, Masya Allah 1 jam pun sudah tahu itu. Itu yang tidur lambat, mana tadi selalu tak keluar. Nampak tuan-tuan? Lepas makan tu saya rasa terasa amanah, nasihat dia kata oleh tuan kedai. Wah, makanan sedap. Tapi saya komen saya tak tahu boleh jumpa tidak lagi Pak mana. Kalau nak jumpa saya susah, saya jumpa tuan pun susah. Makan ni 3 benda ni tuan-tuan yang mesti tenggerai tau. Nombor 1 mesti bersih, nombor 2 mesti sedap, nombor 3 mesti cepat. Tahu orang nak cepat, orang tak kisah, orang tak tanya tuan-tuan berapa hari kapal ni, berapa hari dalam-dalam, orang tak tanya lah tuan. Orang nak makan mana lapar kan, orang buka kedai. Ini kadang-kadang ada kotor. Meja itu tak dilap, dia panggil dia tolak, dia lap lagi kotor daripada sebelumnya. Ini masalahnya betul tak? Kita order air belimbing panas, minit ke-45 masuk ke 46 dia datang. Tuan, minta maaf tuan, dia tidak ada. Pesepak dia. Kenapa kau tak cakap lagi 2 minit yang tadi? Ini dah 46 minit pun kau datang, minit 46 kau kata, tuan-tuan kalau main bola dia menang dalam barang kata ini bersilah-silah. Tuan-tuan rahmati dan bersilah-silah. Ini perkara-perkara berkaitan dengan perjuangan Muhammad SAW. Dan empat tuan-tuan, kalau kita perhatikan Muhammad SAW ini, yang kekuatannya apa Nabi? Nabi ni seorang yang sangat praktikal. Sangat praktikal. Ada banyak contoh. Saya beri pada tuan-tuan. Satu hari datang seorang perempuan mengadu bahawa wahai Nabi, ulil tafsir, saya nak disucikan wahai Nabi SAW. Kenapa wahai wanita? Kerana saya telah terjebak melakukan zina. Nabi paling tuan-tuan, dalam hadis yang banyak riwayat As-San'ani dalam Subul Salam. Ya, ada banyak riwayat. Nabi pusing, yang pentingnya Nabi tidak mau dengar dia kata. Dia datang lagi, Nabi pusing lagi. Mungkin 3 kali pusing 270 darjah. Setiap kali pusingan 90 darjah tuan-tuan. Akhirnya kali ketiga mula Nabi bersabda kepadanya, baliklah kamu keluarganya, jadilah dia baik-baik kerana dia tersilap. Ini satu fiqah hadis yang menarik kata Imam Syafi'i tuan-tuan. Artinya Nabi tidak suka kalau benda-benda yang mungkar dibawa-bawa, disebar luaskan kepada masyarakat. Itu tuan-tuan. Dalam muka depan akbar itu diceritakan benda-benda yang jarang berlaku. 1 dalam 1000 berlaku. Berapa yang hilangkan? Ya, kita mengajak orang untuk melakukan fahisyah tuan-tuan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Suka lihat benda-benda mungkar berlaku. Ini tuan-tuan. Nabi tidak suka. Nabi paling
paling. Nabi kata keluarga balik jagalah dia 100 silam. Para ulama membincangkan Nabi tidak merekodkan nama orang perempuan itu. Dan Nabi tidak pernah bertanya kepada para sahabat dalam tempoh 9 bulan dia mengandung itu. Nabi tak ditanya, dia pernah ingat tak ada itu perempuan datang seorang wajah Isya, dia maju. Nabi tak tanya dia tuan. Tak ada langsung riwayat mengatakan itu. Lepas 9 bulan dia datang buat baby dalam pelukan itu. Tuan-tuan boleh lihat Nabi Musa lihat dalam sebuah salam bab zina tuan. Bab al-qazaf. Ya, bawa perempuan ini. Perempuan ini bawa babynya. Nabi kata, tak apa, bagi minum susu dahulu. Al-Quran mengatakan haulai nikah bilaini liman arada an yutima radha'a 2 tahun. Lepas 2 tahun datang bawa baby ni tangannya. Ada roti yang makan. Maka Nabi SAW sambil mari kita jaga sama-sama. Ya, kalau dia sudah berkahwin, hukuman untuk orang yang besar begini. Ada banyak riwayat dalam semua salam. Betul boleh Allah sekalian. Pada hari kita dengar masa terbaik mengatakan Sayyidina Khalid Walid balik kena batu mencikan kena pada muka ini. Khalid mengatakan celaka wahai perempuan ini. Nabi telah menjawab wahai Khalid. Nabi kata begitu. Dia telah bertaubat. Dengan taubatnya kalau dia akhirkan kepada semua penduduk Madinah masing-masing yang mendapat rahmat masing-masing. Kalau dilayan yang seperti barang yang boleh dibawa balik. Riwayat itu mengatakan ketika dia lontar dan berjaya mengeluarkan dirinya dan lari menghilang diri. Nabi bersabda biarkan akhirnya dia tersilap membuat satu pengakuan yang tidak benar. Nabi tidak tanya namanya tuan-tuan. Hati kasih wasilah Allah penting bagi kita untuk faham benda-benda seperti ini pada zaman fitnah tuan-tuan. Betapa penting kita untuk mengkaji pada seluruh perkara-perkara seperti ini dalam hidup Nabi SAW. Ini saudara kita di Denmark, saudara kita di Sweden. Mereka merupakan warisan minoriti. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tuan-tuan tengok orang Sweden mengalurkan azan. Masya Allah tuan-tuan, di Sweden Islam telah berkembang tuan. Orang Sweden mereka hidup tertekan, mereka tidak ada ramai seperti kita pada hari ini. Tapi pada hari 2-3 bulan lepas, ya bulan Rabiul Awal lepas 2 bulan yang lalu, pada hari kelahiran Imam Muhammad SAW itu mereka mereka tak ada kemampuan nak buat apa yang kita buat di sini. Tapi mereka buat satu benda yang unik tuan. Dan Islam itu praktikal. Dia pergi hantar biskut, dia pergi hantar pakaian, dia pergi hantar kasut kepada rumah anak-anak orang yatim. Dan semua orang jadi hairan. Gelak dia untuk aku. Apa punya persatuan ini? Mereka bertanya, mereka menjawab, kami lah pengikut Nabi Muhammad SAW. Hari kelahiran Nabi kami. Nabi Muhammad sentiasa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Kami sebenarnya rasa agama yang beragama itu. Orang Syria yang tidak beragama, mereka mendakwa mereka Kristian. Sebenarnya itu bukan tidak ada agama tuan. Maka masuk kagum dan berpuluh-puluh lah orang Islam dapat, berapa puluh manusia dapat masuk Islam. Pada hari itu sedikit sahaja kerja yang mereka lakukan. Tuan-tuan, yang saya kesuk kepada tuan-tuan Islam ni satu cara hidup yang praktikal tuan-tuan. Dengarlah dia dikumpul di masjid, dengarlah dikumpul dan kita berselawat, bermahabat. Itu penting. Tapi yang penting daripada itu banyak lagi kerja yang kita kena lakukan tuan-tuan. Siapa dia kita boleh mendekati Mak Marufin? Bila masanya kita nak pergi berdakwah di kelab-kelab malam? Senyum tuan-tuan. Bila kita nak berdakwah kepada orang-orang yang susah tuan-tuan, sepanggil Syekh Badruddin Al-Hashani, seorang ulama Syria yang tertentu. Dia nak mengajar pada itu tidak jadi. Dia sangat alim tuan-tuan. Ketika dia mengajar, datanglah Syekh Muhammad Bakhit, Syekhul Azhar, orang paling alim di Azhar. Dia datang dalam hadis Syekh Badruddin Al-Hashani. Dia dengar mengajar, lepas mengajar, dia cium tangan, cium kepala Syekh Badruddin Al-Hashani. Dia kata, Tuan Guru, marilah ziarah kami di Mesir. Kalau Tuan Guru datang ke Mesir, tentulah semua ulama yang sedang mengajar di Jamiatul Azhar akan berhentikan kuliah mereka untuk mendengar kuliah Tuan Guru. Masya Allah, Tuan Guru Badruddin Al-Hashani sangat-sangat alim tuan, sangat alim, muhaddis dan faqih. Dia berkata, pada satu hari pada anak-anak murid ni datang belajar dengan beliau kitab-kitab yang hebat-hebat. Sampai ulama Syria kata, kalau ilmu kami dicampurkan semua sekali, Mustafa Zarqa, ya, Mustafa Bunga, Mustafa Al-Khir, Muhammad Zuhairi, ya, Muti dan sebagainya campur, letakkan satu timbangan yang satu lagi letak ilmu. Muhammad Badruddin Al-Hashani mengatasi ilmu mereka semua sekali. Kata ulama Syria pada hari ini, hebatnya ilmu. Dia kata, ini kita tak payah belajar. Saya mengajar tapi kita tak sempat nak buat apa yang kita belajar. Orang suruh kita belajar sikit, amalan banyak. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ya, di rumahnya hanya ada Quran, hanya ada pedang, hanya ada belanja kuda sekali. Sayyidina Umar datang ziarah, Sayyidina Umar menangis.
pembukaan menawarkan banyak barangan dunia ganimah, tapi tidak ada satu pun yang kau ambil, wahai Abu Ubaidah. Jawapan Abu Ubaidah, tidak perlu bagiku semuanya sekali, wahai Sayyidina Umar. Mana lagi 3 saja mendekat lagi kepada Allah. Tuan-tuan, kata Syekh Ibrahim Hasan, kita belajar banyak tapi buat dulu lagi. Setelah ini ada makanan di luar yang banyak-banyak, aku ada orang hantar. Siapa nak makan. Tapi yang pentingnya, tolonglah semua saya ini pergi ambil dan sampaikan kepada semua rumah orang susah dalam bandar Jamshid. Ini dia tak payah belajar. Anak murid dia sebab tidur. Ini tak payah belajar. Ini kita buat apa yang kita belajar. Maka semua ulama-ulama dengan mereka punya takus, dengan lilitan fikir keliling, bawa dengan jumpa masing-masing, posisi duduk, pergi hantar rumah, ketuk hantar rumah, yang ketuk adalah rumah perempuan-perempuan prostitut, tuan-tuan. Di sini ada ramai perempuan-perempuan yang tidak baik, kerja mereka seperti itu. Ketuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makanan hadiah daripada Syekh Badruddin Al-Hasani. Masya-Allah, sebenarnya saya ingat juga ni. Dan makanan nantilah, hadiah nantilah. Tapi permintaan daripada Syekh kami, tolong doakan untuk ini. Perempuan-perempuan yang jahat ramai bertawad pada itu, tuan-tuan. Melihat hebatnya, bersihnya hati tuan guru ini. Benda simple. Tapi kita pada ini kita bimbang lagi kita di pasal tadi, tuan-tuan. Itu kita punya sifat bukan urusan saya. Saya tak penting, saya tak tahu, tak apalah dia bisa jawab seorang sekolah. Tuan-tuan, saya selalu amalkan Kak Iki. Ramai orang bertanya soalan ni, soalan tu, saya tak mampu nak jawab. Dan saya yakin ramai sahabat-sahabat saya nak jawab, tapi tak boleh jawab. Akhirnya jawab dalam hati, tuan-tuan. Tanya Ustaz hukum ni, jawab dalam hati. Tak sempat nak klik, tuan-tuan. Dari ada 10 je, tuan-tuan. Tak sempat nak jawab. Apa salahnya tuan-tuan pada ini kan? Tuan-tuan memiliki satu kitab yang menarik, tuan-tuan. Saya tak tahulah storyers ada tu tidak kitab ini. Mana storyers? Ada tak kitab bertajuk Keindahan Islam? Keindahan Islam. Kalau tuan-tuan memiliki buku ini, dia mampu menjawab banyak soalan yang ditanyakan. Mana Syekh? Keindahan Islam ada tak? Syekh, kita ada Keindahan Islam? Ada? Tanya pada abangnya. Siapa nama umur? Ini Cik Wazrin, orang Kementerian Pelajaran. Tuan, buku Keindahan Islam tu tuan-tuan memiliki, perempuan, kakak-kakak, perempuan boleh menjawab banyak tuan-tuan yang dikemukakan kepada Islam sebenarnya. Tapi ramai di kalangan Islam membataskan kerja mereka kepada yang ada. Dalam itu kerja ustaz-ustaz, dalam itu kerja pejabat agama, dalam itu kerja majlis bandara, dalam itu kerja imam, dalam itu kerja cikgu dekaf. Bukan kerja saya. Tuan-tuan memiliki kitab namanya Keindahan Islam kalangan ulama-ulama Islam yang diterjemahkan Dr. Al-Basit Abdul Rahman ni. Dr. Rudi Bedrai Storyers tu, tuan-tuan lihat. Tanya mereka kenapa tak ada buku ni. Kalau tak ada, kalau ada, pergilah tuan-tuan. Dia amat fokus menjawab macam-macam fitnah terhadap Islam, tuan-tuan. Kenapa seorang lelaki dapat farahnya lebih daripada perempuan? Kenapa orang lelaki boleh poligami, yang perempuan tidak boleh poligami? Tak, saya bukan galak kan? Tak, saya bukan galak kan? Saya bagi pedoman, panduan, bimbingan. Ya, nak buat, tak buat, itu bukan lain. Tapi tuan-tuan, banyak jawapan yang orang Islam dah kumpulkan zaman-zaman untuk membetulkan persepsi yang salah. Jadi kita kena ada pandang-pandang seperti itu. Allahuakbar.